عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم آمين. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام وهما من أعظم النعم وكفى بهما من النعمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أي إلى قرب يوم الدين. أما بعد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق جدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا تأويله وافتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يسر ولا تعسر. ربي تمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya maka dapat malam ni kita sambung balik bicara kitab Bahrul Mazi pada jilid yang pertama dan kedua pada muka surat 18 pada bab babu maja fi fadli tuhur. Bab yang telah datang ini pada nak menyatakan tentang kelebihan-kelebihan taharah. Qala Syekhul Muallif Al-Alim Al-Alama rahimallahu taala, berkata pengarang kita rahimallahu taala, babu maja fi fadli tuhur. Bila orang Arab, biasa orang Arab ni bila dia kata at-tuhur, mana nak kena pada nak bersuci. Kalau bacakan dengan fathah mana tahur, nak kena makna kepada air tu. Bila kata at-tahur, mana nak air untuk bersuci. Nah, kalau tuhur mana nak bersuci. Sama jugalah kalau wuduk mana nak bersuci. Mana bersuci daripada hadas kecil dan hadas besar tu makna wuduk. Kalau waduk pula kena pada air tu, diri air untuk mengangkatkan hadas kecil dan besar lah. Baik. Musannif datang ke satu bab yang telah datang ia bab pada kelebihan bersuci. Nak riwayat tentang kelebihan bersuci, fadilat dia. Dah. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, ya ayyuhal akhi fiddin, para saudara seagama, kelebihan mengambil air semayang tu. Yakni maklum atas jalan maklum lah, sama ada mengambil air semayang ataupun mengambil wuduk. Hanya saja kalau kita ni khilaf ulama, setengah ulama katalah, mana kalau kita itlaq saja aku mengambil air semayang, mana boleh guna wuduk tu untuk bersemayang je. Boleh guna wuduk tu untuk mengerjakan semayang fardu dan semayang sunat saja. Lain pada tu tawaf pun tak boleh. Setengah ulama kata boleh juga. Itu khilaf. Adapun kalau kita
sebut kata atau niat kata mengangkat wuduk, tu boleh buat keseluruhan. Tawaf boleh, nanggung mushaf boleh. Dah. Tapi hak tadi khilaf. Tapi yang mutamaknya boleh. Hak tak bolehnya kalau mengambil wuduk untuk tawaf saja. Tu tak boleh semayang. Tak boleh semayang. Semayang tak boleh, nak tanggung Quran boleh tawaf saja. Dah. Tu sedikit khilaf lah ilmiah bagi kita dah. Kelebihan mengambil air semayang amat besarnya, sebagaimana dikeluarkan oleh Tirmizi, demikian bunyinya, yakni hadis yang dikeluarkan oleh Tirmizi. Demikian bunyi hadis. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tawadda al-'abdu al-muslimu awil mu'minu faghasala wajhahu kharajat min wajhihi kullu khati'atin nazara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma'i aw ma'a akhiri qatril ma'i aw nahwi hadha. Artinya diriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya Abi Hurairah telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila mengambil wuduk seorang hamba Allah, yakni oleh seorang hamba Allah. Hamba Allah yang mana? Yang muslim atau mukmin. Sifat hamba tu iaitu muslim atau mukmin. Kerana apa? Kerana wuduk ni satu ibadah. Jadi ibadah ni, ahli ibadah tu hanya orang muslim, orang mukmin je. Dia termasuk dalam ahli ibadah. Lain pada muslim, lain pada mukmin tu laisa min ahlul ibadah. Dia tu tak terbilang dalam ahli ibadah. Sebab itulah orang yang tidak Islam, orang yang tidak ada iman, tak ada tasdik dalam hati dia, dia niat buat baik 1000 kali pun tak jadi, tak terpakai kerja niat dia tu. Niat tak terpakai kerja. Niat tu nak asih, jadi niat tu termasuk orang kata niatul imra'in khairun min amalihi. Niat seorang hamba itu, iaitu hamba mana? Seorang hamba yang Islam syarat dia, iman tu terlebih baik daripada amalnya. Terkadang niat dia tu terlebih baik daripada amal dia. Niat dia tu lebih baik dah daripada amal dia. Apatah kalau dia buat amal lebih baik, tapi dia niat pun baik dah, dikira dah di sisi Allah Ta'ala. Kalau dia buat amal lagi baik lagi. Tapi hamba yang lagu mana? Imra'un yang lagu mana? Seorang yang lagu mana? Yang ada sifat sifat taslim atas diri dia, iaitu sudah dia ikrarkan 2 kalimah syahadah. Mukminnya mana? Dia telah tasdik, dia telah membenarkan syahadah tu, maka dia termasuk dalam ahli ibadah. Bila ahli ibadah, dia tak rugi dah. Niat dia pun telah dikira dah baik dah, apatah lagi kalau dia buat amal. Sebab tu dalam hadis Nabi sifatkan mana apa? Al-'abdu al-muslimu awil mu'minu. Hamba yang mana? Hamba yang muslim, beragama Islam dan yang beriman. Islam dengan makna imtisalul awamir, tu Islam, junjung perintah-perintah. Wajtinabun nawahi, tinggalkan segala larangan Allah, tu dipanggil muslim. Kita junjung perintah-perintah Allah Ta'ala. Yang mana fardu, kita junjung fardu sebagai fardu. Yang meliputi rukun, kita junjung sebagai rukun. Yang meliputi sebagai syarat, kita junjung sebagai syarat. Dia panggil wad'i, syarat wad'i. Yang meliputi syarat sebab manik tu dipanggil iaitu syarat wad'i. Adapun hukum hak 5 tu ada haram, wajib, sapalah kepada mubah, harus tu dia panggil itu syarat taklifi. Junjung belaka waktu dia panggil muslim. Lepas tu kita membenarkan apa tiap-tiap benda perkara, kita membenarkan. Kita membenarkan apa yang didatangkan oleh Nabi SAW tentang sam'iyat, khabar, neraka, pahala. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah.
Siapa-siapa yang mengerjakan satu zarah, satu berat biji sawi itu kebaikan, tetap diperlihatkan esok. Maknanya dia boleh tengok esok. Siapa-siapa yang mengerjakan seberat biji sawi je kejahatan, esok diperlihatkan. Maknanya boleh nampak tengok esok. Beriman dengan perkara tu, membenarkan perkara tu, dipanggil perkara sam'iyat itu. Beriman secara pendengaran. Kita dengar, wasami'na wa ata'na. Maknanya kami dengar, kami taat, kami percaya. Maknanya kami benarkan. Maka dia panggil tu mukmin. Mukmin tu maknanya membenarkan di hati apa yang kita dengar. Termasuk dalam sam'iyat, perkara kita dengar. Tu dia panggil mukmin. Hamba yang begini, apabila dia berwuduk, dikira ibadah ke dia tu? Ada syok rawi sikit lah dalam hadis ni. Rawi ada syok sikit. Sama ada syok rawi tu sama ada Nabi lafaz dengan Muslim awil mukmin. Tu ada syok rawi tu. Makna kalau dalam hadis kita tengok, kalau makna rawi tu ada syok sikit, maka dia akan sebut Muslim awil mukmin. Maka di situ hadis tu ada syok rawi. Rawi tu syok sama ada lafaz tu datang Muslim atau mukmin. Tu. Maka membasuh ia, hamba yang Muslim ataupun mukmin, akan mukanya, basuh muka dulu, nescaya keluar daripada mukanya sekalian kesalahannya. Kesalahan mana? Kesalahannya hamba. Kesalahan tu mari mana? Yang memandang ia hamba, kepadanya kesalahan. Memandang tu dengan apa? Dengan dua matanya hamba. Kesalahan tu bukan sebab muka. Kesalahan tu sebab mata kita. Mata kita yang memandang tiap-tiap perkara yang dilarang. Allah Ta'ala larang kita mandang. Allah Ta'ala sebut dalam Quran apa? Yaghdudna min absarihin. Hendaklah mereka tu menundukkan, yakni ba'du absarihin. Hendaklah mereka tu menundukkan setengah pandangan mata mereka. Bukan sekalian, setengah pandangan. Pandangan mana yang setengah tu? Iaitu kalau kita tengok hadis Nabi sebut perkara berlaku atas sahabat Sayyidina Ali berlaku pada satu ketika. Sahabat Sayyidina Ali ke sahabat, saya lupa dah. Tapi adalah berlaku perkara tak kala seorang sahabat memandang, terpandang seorang perempuan daripada perempuan Ansar. Terpandang kecantikan dia. Jadi sahabat mengikut akan pandangan yang kedua. Nabi ada tak kala tu, Nabi SAW sebut selalu al-ula laka. Yang pertama tu Nabi kata laka, guna makna lam, bagimu, makna keuzuran bagimu. Al-ula laka wathani alaika. Lain tu, laka wa alaika. Lain. Macam Allah tersebut tu lah. Ada. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat. Lepas tu yang kedua Allah sebut apa? Wa alaiha. Lain tu. Laha tu dengan mana apa? Tu keuzuran lah tu. Bila sebut kata alaiha, tu dosa. Mana mudarat. Ala dengan mana mudarat. Dengan makna apa? Al-ula laka, makna pandangan yang pertama itu laka, iaitu keuzuran bagimu. Pandangan yang pertama tu keuzuran bagi kita. Kita lalu tengah jalan, tak dapat tidur nak tengok jalan. Bila tengok jalan, tepi jalan tu adalah pandangan yang tak patut kita tengok. Tak patut tengok mana? Setengah. Setengah tu yang mana? Yang kedua tu kita turuti dengan kedua. Yang pertama tu keuzuran bagi kita sebab tengok jalan. Ada? Bukan tunduk tu dengan mana? Tunduk gini tak. Tunduk pandangan mana? Pandangan yang pertama tak dapat tidur. Keuzuran bagi kita sebab nak tengok jalan. Maka bila ada pandangan perkara-perkara yang haram kita tengok, kita tengok pandangan yang pertama tu. Jadi ghalib mata kita, nafsu kita ni nak turut yang kedua tu. Nama tengok, tengok yang cantik, yang muda belia, yang membangkitkan keinginan. Jadi nak turut yang kedua tu, tak ada hajat dah tu, tak ada perlu dah. Tapi kita turut dah. Yang kedua tu wasani
Wa alaikas tsani. Wa alaikas tsani. Pandangan yang kedua tu ada iaitu dosa bagimu, maknanya yang dituruti dengan keinginan tu. Itu Allah Taala sebut kata pandangan, hendaklah mereka itu tundukkan setengah pandangan. Pandangan yang mana? Yang kedua tu. Adapun yang pertama tu keuzuran. Sebab tak dapat tidak kita berhajat nak tengok. Maka pandangan yang begini dipanggil kesalahan. Kesalahan tu yang sebab mata tu kita nak sucikan dosa yang kita tak sedar tu dengan pandangan mata tu dengan apa? Maksud dalam hadis tu lebih kurang, maksud dalam hadis lebih kurang begitu. Kita nak sucikan dosa yang sebab pandangan mata kita dengan apa? Dengan mata, dengan wuduk lah. Dengan wuduk ni makna pada mana? Dosa yang sebab kita terpandang dengan mata itu, sama ada tersalah apa, maka nak sucikan dia dengan wuduk ni lah. Dan didengar dua telinganya dan sebagainya. Benda apa lagi? Kalau di muka tu, telinga termasuk dalam bilangan muka, tapi tidak wajib pada wuduk, basuhnya. Serta air atau serta akhir titik akhir. Serta air atau serta akhir titik air. Syok rawi juga. Sama ada serta air mula-mula atau akhir titik air. Syok rawi juga ada ni. Sebab ada atau Atau seumpama ini. Atau seumpama ini. Seumpama mana? Seumpama awal akhir tu, awal basuh tu, ataupun akhir tu basuh tu, gugur dosa hak di muka, hak bahagian dengar dengan telinga, melihat dengan mata. Ini panggil dosa-dosa hak kita tak sedar, kita tak minta ampun, dah kita tak tahu. Maka tengok maha luah Allah Ta'ala, kasih sayang dia, belah kasihan dia, rahmat dia tu mengatasi daripada murka dia tu syadid, kuat, keras juga, tapi rahmat dia tu meratai, meluah lagi daripada murka dia. Dia tak mau menyiksa tiap-tiap hamba dia yang muslim, tak mau nak siksa hamba-hamba dia yang mukmin di neraka esok, tak mau. Nak hamba-hamba dia yang mukmin, yang muslim tu balik dalam keadaan fitrah, bersih, suci, sebagaimana masuk dalam dunia dulu bersih, suci. Dia nak panggil balik lagu tu juga bersih, suci. Maka tengok, dia menjadikan kelebihan pada wuduk, iaitu apa? Apabila tiap-tiap hamba yang muslim, yang mukmin atau mukmin ini berwuduk je, maka gugur tiap-tiap dosa yang dipandang dengan matanya melalui air wuduk itu. Itu kelebihan wuduk. Cuma masalahnya berbangkit sikit. Kalau ini isu kita tak ada, kalau tak ada luka di muka, tak ada luka di muka, bolehlah basuh gitu. Kalau ada luka di muka mana? Masalah timbul. Kita buat masalah sikit. Nampak ni senang, dengar relax kita buat masalah sikit pekah. Kalau ada pembalut di muka, lagu mana nak basuh? Buat masalah sikit. Nyadalah aksiden ke, tercium dengan jalan ke, tercium dengan latar ke, tercium dengan tiang ke, terciumlah dengan benda-benda kerah. Ni adalah. Kalau kata pak kena di hidung ni, tepek di hidung. Naik sebutir apa? Benda apa dia panggil? Bandage. Ngok duduk sini. Gimana nak basuh? Agak-agak. Gimana? Mayang wajib nak mayang. Orang tina tak apa, dia ada cuti bulanan ke. Pak dah molek tepek sini lekat gitu cuti molek cuti pun siapa dah. Boleh cuti kita orang jatah bagi hek juga ke? Tak. Walaupun kata tepek atas hidung, wajib kena semayang. Lepas tu semayang dia ada syarat ni. Lagu mana? Cucu fikir tengok mana. Belum saya minum air setegak dua. Kena buat benda, kena buat agak-agak. Ni fadul ain belakang ni. Ni mudah ni. Ambil masalah sikit. Masalah baikah. Benda apa kita kena buat? Bismillahirrahmanirrahim.
Tayamum dulu ke ambil wuduk dulu? Kalau tayamum dulu sah tak? Baik. Tayamum tu untuk apa? Kita masalah ingat molek. Kita masalah kita ada air dan kita boleh berwuduk. Dia wajib tayamum ni apabila tak ada air, ataupun ada air tapi anggota wuduk kita tak boleh kena air. Tak boleh tu bila kena dia jadi mudarat. Ad-darura yuzal. Mudarat tu mesti dihilangkan. Jadi tak timbul lah air ni, wuduk ni. Apabila ni tak dapat dua ni, apa? Satu, tak ada air. Jadi wajib tayamum je. Ataupun ada air tapi tak boleh anggota wuduk kita ni kena air. Jadi bila kena air muka dia jadi jadi ketar ke, jadi lemah ke, ataupun jadi pesang, kena air di muka, kena air di tangan jadi pesang ke. Terjadi mudarat. Maka tak timbul dah isu ni. Maka wajib tayamum terus. Selesai. Ini masalah boleh kena air dan air ada tapi ada luka di hidung, misal pelepok gini sebutir atas muka. Jadi tu timbul masalah sikit. Maka dengar molek-molek ni. Pertama sekali, wuduk dia ada 6 rukun dia, tertiblah sekali pada niat. Lepas tu rukun kedua dia pada niat basuh muka. Jadi di muka ni tak ada masalah. Sama ada kita nak tayamum dulu ataupun nak basuh muka dulu. Tapi tayamum dululah senang. Kalau basuh muka dulu, kayak pergi basah. Bila basah, kita tayamum, debu tu tak kata. Jadi bila tak kata, wajib satu lagi perkara apa? Wajib kita kena lap air. Wajib kena lap air. Wajib. Bukan sunat tak? Wajib kena lap air. Kering dulu muka. Baru tayamum. Jadi tayamum dulu sebab tepat dia dah muka. Tayamum dulu siap. Lepas tu baru wuduk. Baru kita berwuduk. Tayamum mana? Tayamum di muka je ke? Tayamum ingat, rukun tayamum tu ada 4 pula. Niat, muka, tangan, tertib. Ni anggota tayamum. Kena tayamum dulu. Sini tak apa, tak kena. Moga lepong sini. Tayamum dulu, siap tayamum, baru berwuduk. Wajib kita berwuduk. Mana anggota yang boleh kena air ni? Kena belaka. Wajib kena belaka. Kemudian hak ada baruk ni wajib sapu air atas. Sapu bukan basuh, sapu. Ni hak atas ni sapu. Ini pada masalah yang ada ni, yang ada baluk ni, baluk atas muka ni, atas hidung ni. Hidung wapong kan? Tepek baluk. Ni atas pembaluk ni wajib kena sapu air. Satu, kena basuh anggota hak sihat yang boleh kena air. Dua, kena sapu di atas pembaluk ni. Sapu air tu, sapu. Bukan basuh kaca. Dah, sapu je. Tu selesai. Lepas tu tangan, ambil wuduk boleh. Sapu kepala, basuh kaki semayang. Lepas tu kena qada tak semayang? Kena qada. Kau yang mutamak mazhab Syafi'i kena qada. Sebab apa kena qada? Sebab tayamum pun tak sempurna, wuduk pun tak sempurna. Kenapa? Pembalut itu ada di kawasan wuduk dan di kawasan tayamum. Jelas? Tu wajib kena qada atas kaum muktamad. Kenapa? Wuduk pun tak sempurna, tayamum pun tak sempurna. Kenapa? Kerana pembalut tu ada di tempat anggota tayamum dan anggota wuduk. Tu selesai. Selesai. Wajib qada dah. Qada tu sunat segera, tak wajib segera. Sunat segera. Belam-belam main golf tu, nak main golf ambil bola golf tu. Aku ada qada lah.
Pukul bola agah tu terbang lah, qada sembahyangnya. Tu sunat segera dah, tak wajib segeralah. Sekira-kiranya kalau mati dalam keadaan tak qada lagi, hak buat dah, cuma tak cukup syarat tu, dimaafkan bagi kita. Kadang apa sunat je qada. Wajib qada tapi sunat segera. Tapi kalau wajib segera seperti mana? Seperti tinggal semayang sengaja tak ada darurat, tak ada mudarat, tak ada uzur, tinggal sengaja kerana malam, tu wajib segera qada. Habis itu. Itu pada masalah muka. Atau seumpama ini, wa iza ghasala yadayhi kharajat min yadayhi kullu khati'atin. Apabila dia basuh kedua tangannya, kharajat, keluarlah, min yadayhi, daripada dua tangannya, kullu khati'atin, tiap-tiap kesalahan, batashat ha yadahu, yang telah memeganglah oleh kedua tangannya. Batashat ha yadahu ma'al ma'i aw ma'a akhiri qatril ma'i hatta yakhruja naqiyan minadh-dhunubi. Maka apabila membasuh, ia akan dua tangannya keluarlah daripada dua tangannya sekalian kesalahan yang dilarang oleh yang dipegang oleh tangannya, serta air mana keluar tu, serta air keluar, serta air tiap-tiap air tu mengalir keluar serta air, atau serta akhir titik akhir air. Apa tak? Sama ada keluar, sebanyak-banyak air itu turun, kita masuk, sebanyak-banyak tu dah keluar dosa hak kita buat dengan tangan kita. Ataupun keluar tu dosa tu di akhir titik air tu. Tu syok rawi tu. Baik, masalah tangan pula. Tak di muka. Kalau tangan ke mana? Biasanya tangan lah tak? Biasa tangan lah. Kalau di tangan, misal kata sini, baluk penuh, hujung je, genek-genek hujung je. Hujung je boleh. Nak buat apa dulu? Tayamum dulu ke basuh muka dulu? Agak-agak lah. Tayamum ke dulu, basuh muka dulu. Tayamum dulu, basuh muka dulu. Tak ada senang. Boleh tayamum dulu pun boleh, sah. Nak basuh muka dulu boleh. Ni di tangan. Basuh muka dulu ke tayamum dulu untuk tangan? Tak boleh, kena basuh muka dulu sebab rukun tertib. Kena basuh muka dulu. Basuh muka dulu habis. Dia tertib. Basuh muka dulu, di tangan ni. Di tangan ni pula, mana sekat mana hak boleh kena air. Kata jari ni boleh kena air. Hak ni tak boleh sebab duk balut seming tu balik. Wajib basuh hak mana boleh kena air ni. Wajib basuh. Lepas tu pembalut ni sapu air. Kemudian selesai. Nak tayamum, wajib kena lap. Tayamum. Nawaitu tayammuma listibahatis solah. Sahaja aku bertayamum kerana mengharuskan bagi sembahyang. Tu niat dia. Sahaja aku bertayamum kerana mengharuskan bagi sembahyang. Tayamum. Sudah tayamum, sudah tangan, barulah sapu kepala. Jangan sapu kepala dulu. Jangan sapu kepala, jangan basuh kaki baru tayamum ganti tangan. Tak sah. Sebab apa? Tertib wuduk tu. Kena tayamum ikut tertib wuduk. Sebab kita berwuduk sekarang ni. Lepas tu tayamum tu ganti tempat wuduk, tak boleh kena air. Jadi wuduk dia ada tertib dia. Jadi kena bagi selesai satu dulu.
Tu. Basuh tangan, sudah basuh tangan, basuh ni mana? Nak tayamum ni. Lap kering. Tak? Tayamum. Sudah tangan. Ni we kena juga, wajib we kena. Baru sapu. Barulah basuh kaki. Selesai. Lepas tu semayang mana? Wajib kena qada. Ya, wajib kena qada juga. Sebab apa? Sebab tayamum dan wuduk tak sempurna. Kenapa? Kena di tempat anggota tayamum dan anggota wuduk. Tu dah. Pendek katanya, hak tak kena qada gini. Yang pembalut bukan di anggota tayamum. Pembalut bukan di anggota tayamum. Mana? Sama ada pembalut tu di kepala. Kepala tak ada masalah lah kepala. Kalau kena sini boleh sapu sini sorak je. Kalau kena belakang boleh sapu depan. Kalau kata kena bojeng ni, dia bojeng ni. Bukuh lagu tu macam hatu bukuh tu. Ada ikat gitu kan. Boleh sapu belakang ni tak ada masalah. Kepala sebab tu saya tak ambil lah kepala ni. Mudah. Sorak je tak apa dah. Mana-manalah sapu. Ada. Hak jadi masalahnya biasanya tangan. Tangan. Hak jadi masalah tangan. Ataupun kaki. Dah. Kalau di kaki pun tak ada masalah. Sebab apa? Kaki bukan anggota tayamum. Jadi faham mana? Kalau di kaki je. Kalau di kaki je kita berbaluk, habis semi sampai hujung. Kalau buku sekali, kalau kata tinggal juga sikit kaki hujung jari ada. Wajib kena basuh. Wajib kena basuh. Lepas tu hok baluk, sapu. Wajib kena sapu. Sapu air, sapu, jangan basuh. Sapu, kan basuh kan. Gatal gelemang pula lagi satu hal pula mudarat, jangan basuh. Sapu. Ni basuh. Hok boleh kena ni, jari ni basuh. Lepas tu tayamum. Tayamum. Nak tayamum dulu kan basuh kaki dulu. Tayamum dululah senang. Sekejap dah basuh kena lap pula. Tak apa tayamum dah. Sebab apa? Tepat dia dah. Akhir tepat dia, tertib dah tu. Tayamum dulu. Untuk apa? Untuk kaki tu, ganti tu. Baru basuh kaki. Semayang. Tak kena qada dah ni. Ni tak kena qada. Kenapa? Kaki tu bukan anggota tayamum. Dia hak kena qada, ingat. Hak makna kita ambil wuduk, kita tayamum kena di anggota tayamum dia. Tu kena qada dah. Tu atas kaum utama mazhab Syafi'i. Habis itu. Di tangan kita gitu juga. Basuh je tangan, keluar dosa-dosa tangan kita. Pukul anak ke. Petak-petak telefon hok kuasa kok dang ke. Keluar dengan air wuduk kita tu. Ni kelebihan ni panggil satu rahmat Allah Ta'ala bagi khusus atas umat Muhammad. Maka dengan hadis ini, tahulah kita berapa banyak kelebihan mengambil air semayang itu sampai bersih diri daripada segala dosa. Dengan hadis ini kita tahu kelebihan mengambil air semayang tu sampai bersih diri kita, anggota kita ni. Anggota kita ni bersih daripada segala dosa. Yakni maksud dosa sini dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil dan kesalahan-kesalahan khata'. Sebab dalam hadis sebut khata' mana kesalahan kita tak sedar. Kesalahan banyak kita ni. Hak kita sedar boleh taubat tapi galik kita ni hak jadi keras hati sebab apa? Banyak syubhat, dosa-dosa yang tidak kita sedar. Jadi kelebihan wuduk ni dah mensucikan dosa-dosa kita yang tidak sedar tu kita buat. Tiap-tiap hari bergerak je kaki kita ni, dosa lalu dah. Gerak je dosa lalu dah. Ada. Kita bergerak nak pergi kerja, menuntut yang halal. Akhir zaman ni kita bergerak nak pergi kerja tu nak menuntut rezeki yang halal. Satu jihad tu, satu kefarduan menuntut rezeki. Tapi kita terpaksa tepuh berapa banyak perkara yang haram. Betul tak? Akhir zaman lagu tu. Sebab tu satu hadis lagi Nabi sebut, Nabi sebut dah. Akhir zaman ni umat aku dibalakan dengan debu-debu riba. Dibala. Faham tak dibala? Maknanya diuji kita ni. Kita tak mahu riba tapi dibala. Kena juga. Kalau kita simpan duit di bank tu, tak ada pun.
Kita nak suruh beranak akad janji, aku sepang 10,000, mu kena beri ke aku 11,000. Tak ada pun akad janji lagu tu. Akad mual lagi tu. Tapi sedar-sedar sepang 10,000 nya beranak jadi 11,000. Mari mana 1,000 lagi ni? Kok mana mari ni? Ni dia panggil dibala dia panggil. Ni panggil fawaidul bunuk. Faedah bank ni. Mari mana tak tahu. Tu dia panggil dibala akhir zaman ni. Tambah ke? Kalau hak nak sama telah hak tambah ni. Dibala diuji dengan debu riba, kena juga. Malah nak cerita lah, faham belaka dah. Kena belaka. Baik Tok Lebar, Tok Ali ke, kena belaka. Hak tak kena je solat, ada warak duduk dalam hutang sungguh-sungguh. Ada macing nak akan ikan, macing. Nak akan sayur tanam. Nak api pakam. Ada. Kalau hak duduk rumah batu pakai karang apa semua, ada bank ada kereta, hak tu tak sah. Terkena. Nak tak? Tambah. Tapi tu dipanggil dibala. Dibala dengan debu riba. Begitu juga akhir zaman ni kita. Nak keluar pergi cari halal. Bukan kita nak pergi curi, nak pergi halal. Tapi terpaksa langgar tepuh hak haram tu berapa banyak. Jadi, hak ni nak mensucikan mana ni? Hak khotok-khotok ni, terpaksa tepuh ni dengan tak ada redha kita tak suka ni. Suci dengan berwuduk. Sucikan dia dengan berwuduk. Mudah-mudahan lah. Allah Ta'ala kira lah. Bukan kita redha tak. Tapi tepuh. So pun nak pergi bazar Ramadan tu lah. Nak pergi bazar Ramadan, nak beli makanan, nak buka puasa. Nak buat ibadat buka puasa. Tapi kena tepuh. Tepuh seluar ketat, baju ketat, kain sikat, tudung sikat. Tak? Rambut. Kena tepuh belaka. Maksud tepuh tu, mata ni melihat. Bukan tepuh gigi. Gitu kalau tepuh gitu, terang-terang dah. Memang musngelai, munak dah. Tu senang je, bagi kayu 2 pak je atas belakang lalu. Ni masalah tepuh tu makna tak ada pun, tapi tu. Nak cari hak halal, kena tepuh hak haram. Tu. Kalau mandi wajib pula ke mana? Ini dia masalah sikit. Masalah sikit tayamum ni dengan wuduk ni masalah sebab wuduk ni ada tertib. Ada tertib. Kalau mandi wajib tak payah. Kalau kata di lutut ni misalan. Dibaluk di lutut ni, hak tak boleh kena air, accident. Daripada lutut patah kat tulang kering patah. Baluk. Baluk panggil apa? Seming. Plaster. Seming lah. Masuk area TV tu tak? Masuk area TV tu kan? Tu. Jadi, misal kata tak dah lagi mandi janabah. Turun. Ada accident. Maka adalah kita hadas besar. Mana? Mandi wuduk dia kira sekali je. Kata tangan pun patok. Sini kena seming. Di kaki seming. Duduk dalam bahadah ni. Jadi kan mandi wajib tu. Wajib kita ratakan air pada sekalian benda hak tubuh badan hak boleh kena je. Hak tak boleh kena air tu tayamum sekali je. Tayamum sekali je. Tak ada tak kisah. Nak tayamum dulu pun boleh. Nak mandi dulu pun boleh. Tak ada masalah. Tak ada tertib dia. Tak ada tertib dia sebab apa? Dia kira sekali je mandi tu. Ada pun masalah tertib ni, masalah di wuduk tu. Sebab wuduk tu ada rukun dia tertib. Ni pada mazhab kita Syafi'i. Jangan duk kira lah mazhab lain tu. Mazhab Hanafi dia tak ada tertib. Boleh mana-mana dulu. Tu pada masalah tayamum tu lah. Lepas tu hak ni pada masalah yang berbaluk. Kalau kata di tempat muka kita ni masalah kena api. Kena api dia tak ada baluk. Jadi merah situ melecur. Tak ada lah baluk. Tapi kawasan ni tak boleh kena air. Tapi tak ada baluk. Hak ni satu lagi wajib kita. Kita kena basuh. Kena rapat. Kena rapat. Satu hong pun tak boleh tinggal dengan kawasan hak tak boleh kena air tu. Misal kata di muka sebelah muka. Ni tak ada baluk. Tapi tak boleh kena air. Ni tak wajib sapu. Ada pun hak wajib sapu, hak ada pembaluk. Ada pembaluk wajib sapu air.
Kalau tak ada pembalut tak wajib sapu. Tu satu perkara lagi nak ayat. Kalau hak tak ada pembalut, terbuka lah, mana luka tu terbuka. Tapi tak boleh kena air. Jadi kawasan ni di antara dua ni, nuktah dia antara hak sakit dengan tak sakit ni, ni. Satu hong pun kena rapat betul kawasan hak sakit. Sama ada kita nak pakai tisu basah pun boleh. Celup tisu basah, gosok pelan-pelan. Dia kawasan ni sama ada nak buat diri ataupun orang lain boleh. Tu pandai-pandai lah. Dan tak wajib sapu air di atas kawasan ni dah. Lepas tu kaedah dia sama juga. Kaedah sama je. Kalau muka, tayamum dulu pun boleh. Ataupun nak basuh dulu kawasan sehat ni, sampai rapat di kawasan tak boleh kena air ni, dengan apa? Kita gosok dengan tisu basah. Lepas tu nak tayamum pun boleh. Dah. Jadi dengan hadis ni kita fahamlah kita kelebihan wuduk itu. Dah membersihkan kita daripada segala dosa yang tersalah kita tu. Tak sengaja kan. Terpaksa kita langgar dalam keadaan dunia ni, huru-hara akhir zaman ni. Islam kita ni sungguh-sungguh tergadai lah ni. Tergadai pun lah ni bukannya mereka cabar. Ada set tu je aku cakap. Set tak berapa nak perempuan, tak berapa nak laki-laki. Bahasa kita apa, pondang. Set pondang je lah ni. Agama kita lah ni dengan ni kena nyek dengan orang pondang je. Pondang je, duk main agama lah ni. Tak ada, belum lagi hok pakai apa? Pelupandu apa uguk dah. Ngepondang je. Ngepondang kalah dah lah ni. Undang-undang kita, undang-undang Islam ni tak kuat. Pada main dia je. Mahkamah syariah kita ni. Pokok pondang je duk cabar. Ada. Duk cabar pondang je. Bukan Amerika hok NATO tu dah. Sebab tu kena bangkit. Kena bangkit, kena belajar pada pernah air kena selesai, kena buat amal, kena baiki. Dipanggil ni ihtiyat, cermat dalam agama. Kita dalam dunia kita nak cermat tak? Kereta tu kalau parking tu buku. Sebab apa? Tak mau wicalah satu eci pun. Tapi dalam bab ibadat, dengar lagu ni, Allah leceh bunyi. Ada? Tu dah. Ni dipanggil ihtiyat, cermat dalam agama. Hukum ihtiyat, cermat dalam agama dia panggil. Dalam dunia kita nak cermat. Kereta tu anak masuk makan. Makan kena khusi. Ngebaju sendiri hok bersih tadi. Tenyeh. Cermat tak mau kotor khusi tu. Kereta tu cermat. Ihtiyat tu dia panggil. Tapi dalam bab ibadat kita dengar dalam bab ihtiyat cermat ni. Rasa berah. Payah agama. Ada? Ada tak? Tu tengok kita panggil apa tu? Tawa tak ada kemanisan kita dalam beribadat dia panggil dah. Dalam bab dunia ni manis. Dalam bab ibadat tak ada kemanisan dia panggil. Walhal ibadat tu Allah Ta'ala kira pahala lebih darjat diangkat tu mana? Dia tilik kesukaran pada kesukaran. Sebab itulah salah satu perkara yang Allah Ta'ala angkat darjat orang mukmin ni apa? Isbarul wudu' indal makarih. Menyempurnakan wuduk di waktu kesukaran. Di waktu kesukaran tu menyempurnakan wuduk tu. Kita sempurnakan wuduk tu. Ni tadi ni accident. Ni waktu kesukaran ni, tapi kita sempurnakan juga hak wuduk tu. Ni panggil salah satu perkara yang mengangkatkan derajat kita. Dia panggil dah isbarul wudu' indal makarih. Menyempurnakan hak-hak wuduk tu tak kala kesukaran. Sukar tu waktu sukar tu, tapi kita sempurnakan juga. Tu satu perkara yang mengangkat darjat. Tak nampak tu. Tak nampak. Tapi percayalah esok boleh nampak. Allah Ta'ala kira. Angkat darjat kita. Sebab apa? Kita waktu kesukaran tu kita sempurnakan juga hak wuduk tu. Habis itu. Maka anggota zahir yang memperbuat dosa itu ialah mata. Ni hak banyak buat dosa. Mata. Telinga mendengar. Mulut, hidung, tangan dan kaki. Maka semua itulah yang bersih iaitu anggota zahir yang memperbuat dosa tu dengan mengambil wudu. Apa tadi? Mata banyak buat dosa, melihat.
Duk tengok gambar dalam telefon. Ada? Tengok gambar dalam telefon. Tengok aurat, dah koyak dah dulu. Makruh. Ada? Haram mana? Kalau tengok dengan keinginan. Tak. Ada? Telinga duk dengar hak benda diharamkan. Ada? Banyak ni dengar muzik. Dia muzik ni sedap. Dia menggerakkan jiwa. Dia kata, saya Allah. Kalau dalam kereta tu, puas lah. Puas berlawan, puas perang dengan perasaan. Tak mendengar lagu. Tapi sedap dengar. Tak? Lagu jiwa-jiwa, lagu Siti Nurhaliza apa? Lagu dia. Aku cinta padamu. Allah sedap dengar lagu tu. Dia tahan. Amalan kita hak tadi sedap khusyuk dah. Dengar benda lagu tu, dia mari sembahyang 2 rakaat rasa berat dah. Nah, orang mukmin dia beriman dia berasa. Nah. Kalau orang munafik dia tak berasa. Dengar, saya cang nak mau. Tapi nak dengar juga dengar. Toing. Sedap kita asyik. Sekejap lagi nak baca Quran berat, tak ada manis dah rasa. Ya dah. Sebab apa telinga ni masuk dah. Bunyi-bunyian setan masuk dah. Lekat dah. Lepas tu dia lagu ni dia melekat di jiwa ni. Dia nak cangwan dia melekat lagu ni. Tengok orang duk kedai kopi kadang. Tak duk muzik tapi kaki dia gedik. Tangan dia gedik. Gedik tangan. Sebab apa? Dia ada alunan dalam hati dia tu. Ada alunan. Lah dia halung lagu dia. Apa dia? Kalau hak Hindustan dia bergedik kaki bergedik. Gedik tu mari mana? Gedik tu. Bagi dia panggil mari daripada alunan jiwa tu. Ada tu. Hak lagu benda hak dia minat sangat tu. Ada? Dah. Tapi kalau dia alunan dia tu mana apa? Tasawur Al-Quran ke zikrullah dalam hati dia lain. Dia tak ada nak bergedik, dia tenang, lain. Tapi berapa kerak lagu tu? Bukan nak kata korang, dia kata sendiri saya. Saya kata diri saya sendiri ni. Benda payah. Benda ada. Ada. Tu berlawan sama. Tu perang sama dengan perasaan. Tapi saya rasa sungguh. Rumah saya memang tak ada TV. Tak ada radio rumah saya. Sebab apa? Saya tahu dah. Kalau ada memang nak tengok. Dah tengok macam-macam. Bunyi dengar. Tengok dah. Jadi saya pakai kaedah dia. Kaedah al-wiqayah khairum minal ilaji. Kaedah mencegah tu lebih baik daripada mengubati. Cegah dulu daripada ada payah pula. Kalau nak tengok juga lekat situ pula. Biar tak ada. Kan siang pula anak-anak biar kan. Tapi jangan ikut saya. Ikut saya. Hak tu tak ada masalah tu. Tu atas hukum pula, hukum lain pula tu. Ni nak ayat saya, diri saya dah. Saya nak jaga tu je dah. Boleh buat kan dah. Hak tu kita tengok hukum lain pula dah. Kadang-kadang tengok tu hukum dia harum. Membawa pada haram tu tengoklah apa kita pula kan. Macam guna telefon juga. Tak ada beza. Baik, kata Abu Isa, bermula hadis ini ialah hadis hasan lagi sahih. Hadis hasan lagi sahih. Hasan ni kalau dalam istilah Abu Isa Tirmizi ni hasan sahih ni boleh jadi matan dia tu hasan, sanad dia tu sahih. Lagu tu ada istilah dia. Sebab tu kalau nak baca betul Tirmizi ni kena ambil daripada awal tu, pembicaraan dia baru faham. Tapi saya ambil tengah dah. Tak mustahil tu. Moga kita nak dengar ya dah. Kalau tak laki tu lain, kalau seputir tu lain lah. Ini kita nak dengar je dah. Dan dia telah dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya. Ya, dalam Muslim pun ada keluar, dalam sahih Muslim pun ada hadis ni. Masalah dosa mata dan keterangannya. Dosa mata dan keterangan. Ya saudaraku, adalah mata itu. Mata kita ni. Jikalau kita haluskan, kita perhalus sungguh. Kita itiak cermat, kita halus sungguh mata ni. Kita halus fikirkan padanya mata tu. Ada? Maka ialah nikmat yang besar yang dikurniai Allah Ta'ala. Oh, mata ni besar nikmat yang dikurniai Allah Ta'ala. Kalau kita perhalus sungguh. Apa tu? Kerana dengan dia lah, yakni dengan mata tu, dapat melihat keindahan makhluk Allah dan dapat beberapa kesedapan
Dan kesenangan dengan dia melihat tu makhluk Allah tu. Nah, daripada segala mana? Kesedapan, kesenangan, daripada segala yang tiada didapati akan dia segala tu oleh orang yang buta. Oh, buta tak apa. Kalau kita nak banding ni mak besar mata ni, kita banding. Kalau banding ke sama kita tak apa. Tak ada rasa. Mu pun boleh melihat, aku lihat. Cuma kita banding dengan orang pakai spek sudah. Tak payah banding orang buta mata kita ni. Kalau kita banding dengan orang pakai spek, tak ada spek gini selalu. Tak nak baca kitab ni dah. Tak boleh. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi kita nak ustaz? Jadi nak jaga ni, nak jaga nikmat Tuhan ni. Esok takut-takut dia dakwa kita. Dengan pandangan mata ni. Jadi nak bersih, nak balik Tuhan esok supaya tak didakwa, tak dihisap. Maka kita beramal dengan hadis ni, melazimi sentiasa berwuduk. Sentiasa berwuduk, mudah-mudahan terbit dosa mata kita, keluar dosa mata kita dengan air-air wuduk tu. Maka selama digunakan dia, nikmat mata tu, memandang barang yang diharuskan Allah, maka ialah jadi beberapa nikmat yang yang dipertaruhkan bagi bekal akhirat esok. Nikmat mata ni kalau kita guna pandang pada perkara yang diharuskan oleh Allah Ta'ala, dia jadi pertaruhan esok. Jadi pertaruhan, jadi bekal akhirat. Dan barang yang terpandang akan yang diharamkan Allah Ta'ala, maka dihapuskan dia barang yang terpandang tu, yang tersalah tu, oleh air sembahyang, seperti terpandangkan ajnabi. Terpandangkan ajnabi. Tadi mula-mula tadi di mana? Wal ula laka tu. Wal ula laka tu. Pandangan yang pertama, keuzuran bagimu tu. Wasani wa alaika tsani. Tu. Pandangan yang kedua tu, dah dosa bagimu, atasmu dah dosa. Tu kata tu. Pandangan pertama tu dipanggil terpandang. Tak dapat tidak. Tu keuzuran, kita nak tengok jalan, memang terpandang. Tapi waliknya tu diikuti tu. Hak syarat tegah, kita lerek mata kita ikut tu. Tu dia panggil mata yang khianat tu. Mata yang khianat tu syarat panggil. Ajnabi makna perempuan yang halal nikah dengan kita. Pandang, terpandang. Terpandang makna hak terpandang tu lah dihapuskan dengan air wuduk tu. Atau terpandang akan aurat laki-laki, aurat laki-laki, terpandang akan aurat laki-laki atau sebagainya, maka dengan air semayang. Yang ni dengan sebab air semayang, dengan sebab mengambil air semayang tu, hapuslah ia mana kesalahan-kesalahan yang terpandang tu. Tapi kesalahan tu diharamkan, tapi terpandang dah. Itulah kelebihan air semayang. Tu royak fadilah air semayang, dan royak sikit beberapa masalah tentang air semayang. Intah sekadar tu dulu. Apa yang baik daripada Allah Ta'ala dan apa yang tak molek tu daripada kelemahan diri saya. Cuma ada juga kaum yang mengatakan sapu kaki. Macam dalam Quran Allah Ta'ala sebut, idza kuntum ila solah faghsilu wujuhikum. Akhir sekali iaitu wamsahu birusikum dah. Lepas tu wa arjulikum. Di sana ada satu juga kaum, iaitu tapi bukan daripada mazhab kita, mazhab Syiah. Mazhab Syiah tu dalam membasuh kaki, mereka gunakan ataf pada wamsahu birusikum wa arjulikum. Mereka tidak atafkan kepada iaitu apa, fagtasilu biwujuhikum. Mereka tidak tak atafkan di sana, mereka atafkan di mana, di famsahu tu. Sebab kata mereka waw atas sana, waw atas di famsahu birusikum tu lah. Adapun mazhab kita iaitu ijma' ulama' lah, 4 mazhab yang mutabar ni, iaitu dia panggil sana, di sana itu
khafat sana, khafat biru famsahu biruusikum wa arjuli. Khafat di sana bukan khafat dengan sebab ataf, bukan. Khafat di sana dia panggil khafat tu bil mujawwarah, dengan sebab berdepek, hampir. Arjuli dengan ruusi, maka dikhafatkan juga. Tapi atah bukan atah di sana. Atah di waqtasilu bi wujuhikum, atah sana. Maka sebab itulah juga kaki ni wajib basuh. Adapun mazhab Syiah, kaki tu sapu. Sapu. Ada mazhab Syiah sapu. Kita sapu boleh muzah, sapu khauf boleh sapu. Boleh sapu tu khauf. Adapun kaki wajib basuh. Maka di sana mazhab sana tidak iktibar. Mazhab Syiah tu tidak iktibar kan. Dia syaz, dia panggil syaz. Syiah ni dia pelik sikit. Dia kahwin 10 pun dia ambil ayat Quran. Ada. Sebab tu banyak sangat hari ni orang yang nak merosakkan Islam bukan daripada luar, daripada dalam, yang berhujung ke Quran dan hadis. Syiah. Mana? Ayat mana hak dia kahwin 10? Dia ambil sana. Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba wa in khiftum alla ta'nilu fawahidah. Ambil di Quran juga. Dia kata waw situ waw ataf lil mutlaqil jam'i, dia kata. Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha. Kawinlah oleh kamu akan perempuan yang baik, wanita barang yang baik-baik. Masna, dua kah? Wa thulatha. Waw situ dia panggil waw tu ataf lil mutlaqil jam'i. Mana boleh himpun, dia kata. Waw tu mana boleh himpun. Daripada dua. Himpun. Dua himpun dengan wa thulatha, campur dengan 3 jadi 5. Wa ruba, himpun lagi. 5 campur dengan 4 jadi 9. Harus 1, 10. Tu mati Tok Qadi ni kalau hujah lagu ni. Tok Qadi naik sakit kepala. Tak nak patah hujah. Kena ke dia. Tak? Nak patah ke mana? Tadi dia kata sapu gitu, dia kata. Sebab atah. Atah di ruusikum, dia kata. Adapun kita bukan atah di ruusikum. Itu khafat tu bil mujawwarah, bukan atah. Nak mati ke mana? Adapun dalam mazhab mutabah di sana tu bukannya makna lil mutlaqil jam'i waw tu. Waw tu di mana au litakhir. Waw tu mana? Masna wa thulatha ay au thulatha wa ruba au ruba. Mana waw tu di mana au takhir, pilih. Sama ada 2 kah atau 3, atau waw bukan mana dan bukan mana atau. Kalau naik Qadi memang ada satu masalah ni. Qadi Johor ni. Ada dulu berlaku. Kita dalam masyarakat ni ramai Syiah. Ramai. Banyak sangat, tak zahir je. Ramai Syiah. Berlaku di Johor, tak silap saya pernah dengar. Sahabat saya cerita. Panggil Qadi 10 bini. Dia naik dia bujah gini. Hakim tu terkedu hakim. Tak nak patah hujah. Dia kata khilaf ulama, kata. Khilaf ulama, kata. Ada. Ulama sana pakar lagu ni, dia kata. Saya pakar lagu ni. Khilaf. Kedu hakim. Tapi hakim tu tak sedar. Sebenarnya dia ada kekuatan, dia ada hak. Sebab hakim tu dia tak faham juga tu. Sebenarnya hakim ni dia ada hak dia dalam kaedah. Dalam kaedah ada sebut. Dia mana? Hukmul hakimi qat'un khilaf. Hakim ni dia boleh memutuskan khilaf. Dia ada hak, ada kuasa untuk memutuskan khilaf. Kalau kata khilaf lah, ada. Mazhab tu kata 10 boleh. Hak ni kata 4. Ada khilaf ada kata. Dia boleh memutuskan khilaf tu. Dia ada kuasa, ada hak. Kaedah sebut gitu. Bila ada khilaf, dia boleh putuskan khilaf. Yang muktabarnya 4. Awak kena cerai anak. Sebab kaedah ada apa? Hukmul hakimi tu. Hukum daripada seorang hakim qadi tu qat'un khilaf, memutuskan khilaf. Bila ada khilaf, dia boleh memutuskan dengan hukum dia. Bila ada khilaf gitu. Apa dia pun tak berapa main, atau mungkin dia pening dah. Dia kena pusing dengan Syiah tu dah, pening, tak ingat dah kaedah tu. Pakai halah gitu. Balik saya Syiah. Tak ambil tindakan. Maka berkembanglah. Ramai lagi. Hak ni tak nampak. Tapi nak nampak ramai. Ada hak mutaah ke apa. Macam-macam. Jaga-jaga dah. Jaga-jaga. Nak belajar tu jaga. Kena cari guna yang bersanad, yang manhaj dia atas
manhaj al-sunnah wal jamaah yang ikut ulama muktabar yang empat dari segi fiqh. Dan akidahnya mengikut Maturidi, Asy'ari dan Tahawiyah, dan juga tasawufnya mengikut Imam Ghazali dan juga Syekh Junaid Al-Baghdadi. Wallahu a'lam bissawab. Ai alimun aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.